Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan sambung kita punya chapter iaitu scale drawings. Sebelum ini saya ajar tentang skala. Okey, skala yang ditulis dalam bentuk satu nisbah n, di mana n ni mesti dalam bentuk positif integer ataupun pecahan. Okey, n ni mesti positif sama ada nombor ataupun pecahan. Dan skala itu satu nisbah n boleh ditulis dalam ada formula dia. Measurement of scale drawing dibahagikan dengan measurement of object, dan saya telah simplifykan benda ni untuk jadikan dia lebih mudah. Saya letak dia sebagai 1 nisbah n, 1/n adalah sama dengan measurement of scale drawing MOSD dibahagikan dengan measurement of object. Okey, kita gunakan formula ni untuk semua jenis soalan scale drawing untuk memudahkan kamu. Okey, 1 nisbah n, di mana n ni kita ambil daripada skala yang dibagi dalam soalan. Okey, yang atas ni measurement of scale drawing, yang bawah adalah measurement of object. Okey, sekarang kita tengok contoh-contoh soalan yang kita boleh selesaikan dengan menggunakan formula yang saya cakap tadi. Okey. Bukan soalan ni. Ni dah jauh sangat. Okey, soalan 6. Example 6 daripada buku teks. Okey, example 6. A map is drawn to a scale of 1 to 300,000. Calculate the actual length in kilometer of a river that is 3 cm long on the map. Okey, satu peta dilukis dengan skala 1 nisbah 300,000. Okey, kirakan panjang sebenar dalam kilometer sebuah sungai yang panjang dia 3 cm dalam peta. Okey, dalam peta panjang dia 3 cm, dekat dunia yang sebenar berapakah dia punya panjang? Itu yang kita nak cari sekarang ni. Jadi jangan risau, jangan gelabah tengok soalan macam ni, jangan pening-pening. Ingat ada satu sahaja formula, iaitu 1/n sama dengan measurement of scale drawing over measurement of object. Okey, sekarang ni benda yang dibagi dekat sini saya highlightkan. 3 cm ni adalah scale drawing. Ni adalah measurement of scale drawing yang dia bagi. Okey, jadi setik kan, ni dia dah bagi measurement of object dekat bawah ni adalah benda yang dia nak cari. Okey, ni adalah benda yang dia nak cari. Sekejap, saya labelkan. Nak cari. Okey. Kemudian n ni pula dia dah bagi di dalam soalan. Okey, n ni adalah 300,000. Okey, tengok dalam soalan ni adalah skala 1 nisbah n, di mana n dia adalah 300,000. Jadi kita masukkan saja nilai-nilai ke dalam formula ni untuk kita dapatkan yang measurement of object. Okey, panjang sebenar. Panjang sebenar adalah objek lah. Jadi kita masukkan ke dalam formula. Saya letak kat tepi ni Okey. 1/n, n dia adalah 300,000. Okey, adalah sama dengan measurement of scale drawing dia 3 cm dibahagikan dengan measurement of object kita tak tahu lagi, kita letak dia sebagai X. Okey, unknown. Benda yang kita tak tahu, kita letak dia sebagai X. Jadi nilai X tu adalah benda yang kita nak cari. Jadi kita pindahkan X ke sebelah kiri, 300,000 ni kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Okey, X di sebelah kiri ni, di sebelah kanan ni, X ni, 3 dibahagikan dengan X. Jadi X ni bahagi. Bila kita pindahkan ke sebelah kiri, dia akan jadi darab. Begitu juga yang di sebelah kiri ni, 1 bahagi 300,000. Bahagi 300,000 300,000 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Jadi di sebelah kiri sekarang ni kita akan ada 1 didarabkan dengan X sebab X dah pindah sebelah kiri. Sebelah kanan pula kita ada 3 didarabkan dengan 300,000. Okey. 1 darab X jadi X. Yang sebelah kanan 3 darab 300,000. Okey, 3 darab 300,000, jawapan dia 900,000, tapi kita tekan kalkulator lah, takut ada yang pening-pening ke. Okey, tekan kalkulator. Mana kalkulator saya? Okey, kalkulator. 3 darab 300,000. Okey, dapat 900,000. Okey, jadi X adalah bersamaan dengan 900,000. 900,000 apa? Kilometer ke? Milimeter ke? Okey, 900,000 ni adalah di dalam sentimeter. Mana kita tahu sentimeter? Sebab ni tadi. Scale drawing dibagi dalam sentimeter. Maka kita punya yang jawapan kita dapat ni pun mesti dalam sentimeter juga. Okey, tetapi soalan nak dalam kilometer. Kita nak tengok ni, soalan nak dalam kilometer. Sekejap, saya nak highlight sebenarnya. Okey, ni Okey, soalan nak dalam kilometer. Jadi sentimeter kita kena tukarkan kepada kilometer. Baik, kita dah belajar sebelum ni. Kilometer kepada meter kepada sentimeter kepada milimeter. Kilometer nak tukarkan kepada meter, kita darabkan dengan 1000.
Meter nak tukarkan kepada cm, kita darabkan dengan 100. Sentimeter tukarkan kepada milimeter, kita darabkan dengan 10. Nak patah balik, milimeter nak tukarkan kepada sentimeter, bahagi 10. Sentimeter nak tukarkan kepada meter, bahagikan dengan 100. Meter nak tukarkan kepada kilometer, kita bahagikan dengan 1000. Jadi sekarang ni kita buat step by step. Okey, daripada sini, sentimeter, kita nak tukarkan kepada kilometer. Tengok pen merah tu sentimeter, nak tukarkan kepada kilometer. Jadi kita tukarkan dulu sentimeter kepada meter dulu. Sentimeter nak tukarkan kepada meter, kita bahagikan dengan 100. Jadi kita bahagi 100. X sama dengan 900,000 bahagi 100. Okey, tekan kalkulator. 900,000. Betul ke ni? Okey, bahagikan dengan 100. Jadi 9,000. Okey, tulis ni jadi 9,000 meter. Sekarang meter nak tukarkan kepada kilometer, kita bahagi pula dengan 1000. Tengok ni. Meter nak tukarkan kepada kilometer, kita bahagikan dengan 1000. 9,000 bahagikan dengan 1000, pindah titik lah pun boleh. 1, 2, 3. Okey. Pindah titik, maka kita akan dapat 9 kilometer. Sentimeter tukarkan kepada meter, bahagikan dengan 100. Meter nak tukarkan kepada kilometer, kita bahagikan dengan 1000. So jawapan yang terakhir panjang sungai tersebut adalah 9 kilometer. Okey, boleh Ingat formula ni sahaja. Okey, 1/n sama dengan measurement of scale drawing dibahagikan dengan measurement of object. Cuma kamu kena pasti yang mana yang scale drawing, yang mana yang object, yang mana n dia. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 7. Mana contoh 7 yang kena keluar ni? Sekejap Bukan ni. Sekejap. Saya mencari soalan. Okey. Example 7. Okay. The map of Johor is drawn to a scale of 1 cm to 10 km. Okay, the map of Johor is drawn to a scale of 1 cm to 10 km. Calculate the actual distance between Kluang and Air Hitam if the distance on the map is 2 cm. Okay, peta Johor ni dilukis dalam peta dengan skala 1 cm kepada 10 km. Okay, 1 cm kepada 10 km. Itu soalan ayat pertama yang dia cakap. Okay, calculate the actual distance between Kluang and Air Hitam if the distance on the map is 2 cm. Okay, dia nak suruh kita kira jarak sebenar daripada Kluang ke Air Hitam kalau jarak di atas peta 2 cm. Okay, saya lukislah senang. Okay, sekejap. Okay, warna terang sikit. Okay, warna terang. Okay, ni nama dia Kluang. Okay, Kluang Kluang. Okay, kat sini pula. Yang ni nama dia Air Hitam. Okay, jarak. Okay, jarak di atas peta adalah 2 cm. Okay, jarak sebenar dia kita tak tahu. Okay, sekarang ni kita nak cari jarak sebenar dia lah. Sekarang ni skala yang dia bagi kita adalah 1 cm kepada 10 km. Okay, skala dia ni dalam unit yang tak sama. Sebelah kiri sentimeter, sebelah kanan kilometer. Jadi kita tukarkan unit tersebut. Okay, kita tukarkan unit sentimeter dan sentimeter. Bagi sama dua unit. Jadi yang sebelah kiri dah sentimeter, biarkan 1. 10 kilometer tu kita tukarkan kepada sentimeter juga. Okay, kilometer nak tukarkan kepada meter, kita darabkan dengan 1000. Jadi kilometer nak tukarkan kepada meter, darab 1000. Kita tekan kalkulator 10, darabkan dengan 1000. Maka kita dapat 10,000 meter. Okay, jadi 1 nisbah 10,000 meter. Ni pun sama, unit tak sama lagi. Sebelah kiri sentimeter, sebelah kanan meter. Jadi nak tukarkan lagi, kejap, pen tak kali tak betul. Okey, nak tukarkan lagi meter kepada sentimeter, kita darabkan pula dengan 100. Meter nak tukar kepada meter, kita darab 100. So tekan lagi kalkulator 10,000 darabkan dengan 100. Kita dapat 1 juta. Okey, jadi ni adalah skala sebenar dia. 1 nisbah 1 juta. Okey, berdasarkan soalan ini yang dia bagi, skala 1 nisbah 1 juta dan jarak di atas peta daripada Kluang nak ke Air Hitam ialah 2 cm. Sekarang kita nak cari jarak sebenar dia. Jadi macam saya cakap tadi, formula dia ada satu sahaja. 1 nisbah n adalah bersamaan dengan measurement of scale drawing dibahagikan dengan measurement of object. Measurement of scale drawing dia dah bagi 2 cm. Ni di atas peta. Okay, jarak di atas peta adalah 2 cm. Measurement of object adalah benda yang kita nak cari. Okay, benda yang kita nak cari. Okay, kita letak dia sebagai X. N dia adalah 1 juta. Okay, jadi kita masukkan semua benda ni ke dalam formula. Jadi 1
dilupakan dengan 1 juta adalah bersamaan dengan measurement of scale drawing dia adalah 2 cm dibahagikan dengan measurement of object X. Okay, sama macam tadi, X pindah sebelah sini, 1 juta pindah sebelah kanan. Okay, X darab 1 kita akan dapat X. Okay, sebelah kanan, 1 juta darab 2 kita akan dapat 2 juta. Okay, 2 juta apa? 2 juta sentimeter. Okey, biasanya takkan kita nak bagi jarak dalam sentimeter kan? Jadi sentimeter kita kena tukarkan balik kepada kilometer. Macam mana nak tukar? Sentimeter tukarkan kepada meter, kita bahagi 100. Kemudian daripada meter kita nak tukarkan kepada kilometer, kita bahagikan dengan 1000. Okey, jadi kita tekan kalkulator. Bahagi 100 dulu, kemudian kita bahagikan dengan 1000. Okey, 2 juta. Betul ke ni 2 juta? Okey, 2 juta. Bahagikan dengan 100, dapat 20,000. Okey, kita bahagikan lagi dengan 1000. Okey, salah ni. 2 juta tu 23 bahagi 100 dapat 20,000. Okey, bahagikan dengan 1000. So dapat 20. Okey, 20,000 bagi 100 2 juta bagi 100 dapat 20,000, 20,000 bagi 1000 dapat 20. Maka panjang sebenar keluang nak ke air hitam adalah 20 kilometer. Jadi tunjukkan jalan kerja je, sentimeter tukarkan kepada kilometer ni, tunjukkan jalan kerja. Kamu bahagikan dengan 100, bahagikan dengan 1000 untuk tunjukkan tukar unit. Okey, jadi jawapan terakhir jarak dia adalah 20 kilometer. Okey, ini adalah cara dengan kita menggunakan standard scale drawing. Okey, tapi ada cara lain yang lebih mudah saya tunjukkan. Okey, senang, simple je soalan saya, ada cara yang lebih mudah. Okey, tengok soalan ni betul-betul. Dia cakap atas peta dilukis dengan skala 1 cm bersamaan dengan 10 km. 1 cm, 10 km. Okey. Dan keluang nak ke air hitam, jarak dia adalah 2 cm. Kalau 1 cm adalah sama dengan 10 km, 2 cm mestilah sama dengan 20 km. Betul tak? Macam mana kita dapat? 2 cm sama dengan 2 darabkan dengan 10 km. Kita dapatlah 20 kilometer. Senang saja itu je. 1 cm 10 km. 2 cm mestilah 20 km kan? Okey, jadi terus dapat jawapan. Okey, jawapan ni pun boleh diterima juga. Okey, tapi tak semestinya semua soalan kita dapat macam ni lah. Kalau soalan tak dapat macam ni, kita kena buat cara yang macam tadi saya tunjukkan. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan ke-8. Okey, soalan ke-8. Khairul draws a square to a scale of 1 to 1/3. If the actual length of sides of the square is 6 cm, what is the length of sides in centimeter of the scale drawing? Okey, jadi Khairul ni dia lukis satu segi empat sama dengan skala 1/1/3. Kalau panjang sebenar petak tersebut adalah 6 cm, apakah panjang yang dilukis, panjang square yang telah dilukis tu? Okey, saya simplify kat sini lah. 1/1/3, ni adalah dia punya skala. Okey, ini adalah lukisan sebenar. Ni benda yang sebenar. Sekejap, tak cantik. Okey, ni square yang sebenar. Original, objek. Okey, objek. Panjang setiap sisi dia ni adalah 6 cm. Sekarang dia dah lukis. Okey, dia dah lukis. Berapakah panjang yang setelah dilukis ni? Scale drawing. Berapa panjang dia? Okey. Jadi, gunakan formula 1/n sama dengan measurement of scale drawing dibahagikan dengan measurement of object. N dia kat sini adalah 1/3. Okey. Measurement of scale drawing, ni benda yang kita nak cari ni, kita namakan dia sebagai X. Okey, scale drawing kita tak tahu lagi dia punya panjang berapa, kita letakkan kat atas. Measurement of object pula panjang dia adalah 6, dia dah bagi. Okay, jadi kita masukkan semua nilai yang kita ada tu ke dalam formula. 1/n, di mana n dia tadi 1/3 sama dengan measurement of scale drawing tak tahu, measurement of object adalah 6. Okay, jadi sama macam tadi, 6 kita pindah ke sini, 1/3 kita pindah ke sini. Jadi 6 darab 1 kita akan dapat 6 di sebelah kiri, di sebelah kanan kita akan dapat 1/3 didarabkan dengan X. Okay, so kita nak dapatkan X. Okey, 1/3 ni kenapa dapat darab ke sini? 1/3 ni bahagi ya. 1 bahagi 1/3. 1/3 pindah sebelah kanan dia akan jadi darab. Okey, jadi sekarang kita nak dapat X, 1/3 ni kita kena pindah ke sebelah kiri balik. Jadi kita pindahkan dia ke sebelah kiri, kita akan dapat 6 dibahagikan dengan 1/3 sama dengan X. Okey, bahagi kita boleh tukar dia jadi darab. 3/1 sama dengan X. Okey, 6 darab 3 kita akan dapat 18. Maka panjang X adalah
18 cm. Okey, panjang scale drawing ni kat sini ni, panjang ni keempat-empat ni semuanya adalah 18 cm. Okey, benda ni kamu boleh tekan kalkulator terus saja untuk dapat 18. Boleh, tak ada masalah. Tak payah nak tunjuk jalan kerja yang ni, kamu boleh skip. Okey, terus tekan kalkulator 6 bahagi 1/3, kamu akan dapat 18. Okey, ni adalah untuk example 8. Gunakan formula yang sama, 1/n sama dengan measurement of scale drawing dibahagikan dengan measurement of object. Okey, contoh seterusnya. Okey. Example 9. Okey, soalan ni ada rajah. Okay, draw the scale drawing of shape PQRS on a grid of equal squares using a scale of 1 to 1/2. Okay, dia bagi kat kita. Draw the scale drawing of shape. Okay, dia bagi kita sebuah objek. Okay, ni objek dia. Sebuah ni apa benda ni? Trapezium. Okay, panjang PS ni 1 unit. Panjang P sampai Q 3 unit. Q sampai R 3 unit. Okay, sini 3, sini 1 unit. Dia suruh kita lukis semula objek ni dengan menggunakan skala 1/1/2. Jadi kita nak lukis bentuk yang sama. Okay, bentuk macam ni juga, cuma kita tak tahu yang ni panjang berapa, ni panjang berapa, ni panjang berapa. Macam mana nak tahu panjang? Kita kena kira dengan menggunakan formula tadi. Okay, dengan menggunakan formula yang sama. Jadi skala dia dah bagi 1/1/2. Okay, formula adalah 1/n sama dengan measurement of scale drawing dibahagikan dengan measurement of object. Okay, saya nak kira yang panjang tepi, panjang ni dulu. 3 unit. Okay, panjang objek. Okay, measurement of object, panjang dia adalah 3 unit. Sekarang saya nak tahu yang scale drawing, measurement of scale drawing, berapa panjang dia. Jadi, kita masukkan ke dalam formula. 1/n, di mana n dia adalah 1/2, masukkan kat sini. 1 dibahagikan dengan 1/2, adalah sama dengan measurement of scale drawing, tak tahu, kita letak dia sebagai x. Measurement of object adalah 3 unit. Jadi nak dapatkan nilai x ni, nilai x, kita nak tahukan nilai x ni, kita pindahkan 3 ke sebelah sini. Okey, x bahagi 3. Jadi 3 pindah sebelah kiri, kita akan dapat darab. Okey, jadi kita akan dapat 1 dibahagikan dengan 1/2 didarabkan dengan 3 adalah bersamaan dengan x. Okey, kita selesaikan yang ni dulu. 1 bahagi 1/2. Okey, tekanlah kalkulator. Okey, takut pening pula. 1 bahagi 1, kejap. Macam mana saya nak tekan ni? 1 dibahagikan dengan 1/2. Okey, so kita akan dapat 2. 1 bahagi 1/2, kita akan dapat 2. Okey, so yang ni akan dapat 2 didarabkan dengan 3 sama dengan x. Maka nilai x adalah 6. 2 darab 3 dapat 6. Jadi measurement of scale drawing yang original dia tadi 3 kotak. Yang scale drawing dia mesti 6 kotak. Okey, tengok sini 3 kotak dekat sini, yang bawah ni. Kalau P sampai Q ni 3 kotak, scale drawing dia akan jadi 6. Sini Q sampai R 3 kotak, maka scale drawing dia pun akan jadi 6 unit juga. Okey. Okey, sekarang yang ni pula, SP. Okey, sini 1 unit. Kalau scale drawing dia berapa unit? Okey, jadi kita gunakan formula, kita kira balik 1/n sama dengan measurement of scale drawing kita tak tahu. Okay, measurement of object yang ni kita nak cari objek dia dah bagi 1. Jadi masukkan nilai n. 1/1/2 adalah bersamaan dengan x perkan dengan 1. Nak dapatkan nilai x, 1 pindah sini. Maka kita dapat 1 dibahagikan dengan 1/2 didarabkan dengan 1 adalah bersamaan dengan x. Okay, 1 bahagi 1/2 kita dah tekan kalkulator tadi dapat 2 kan. 2 darab 1 adalah bersamaan dengan x. Maka 2 darab 1 nilai x dia adalah 2. Maka panjang ni untuk scale drawing dia kita akan dapat 2. Maka lukisan yang kita kena lukis, saya besarkan sikit. Okey, untuk S sampai P, okey, kena ada 2 kotak. 1, 2 kotak. Okey. P sampai Q, sini. P sampai Q. Okey, original ada 3, yang scale drawing kena lukis 6 kotak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Okey. Q sampai R. Okey, Q sampai R untuk original ada 3 kotak. Untuk scale drawing kena lukis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Okey, dah selesai. Kita dah lukis yang straight line. Okey, garisan yang saya ingat S sampai R tu tak payah kira. Kita sambungkan saja daripada sini
Sampai sini tak perlu nak kira-kira. Maka siaplah kita punya skill drawing dan kita kena labelkan sini sebagai S tanda, P tanda, R tanda dan juga Q tanda. S prime, P prime, R prime dan juga Q prime. So dah selesai. Okay, kita kena cari panjang setiap satu ni. Sini berapa, sini berapa, sini berapa. Dengan menggunakan formula dan kita kena lukis semula. Ni jawapan akhir ya. Yang ni kena tunjuk jalan kerja. Okay, kita tengok contoh lain. Okay. Okay, solve problem involving scale drawings. Kita nak selesaikan soalan melibatkan scale drawing. Okay. Example 14. Dah sampai 14 ke jauhnya? Sekejap macam terlajak soalannya. Ni example 10 pun belum lagi. Sekejap. Sorry, terlajak. Okay, tak apa. Ni semua senang je. Saya skip dulu lah. Kita buat soalan yang susah-susah sikit. Okay, ni kita tunjuk. Kita tunjuk example 11. Okay. Construct the scale drawing of triangle PQR using a scale of 1 to 2. Okay. Dia nak suruh kita construct scale drawing. Dia dah bagi kita yang ni original. Ni adalah lukisan benda yang original. Okay, sebuah segitiga. Kat sini sudut dia 30. P sampai Q panjang dia 6 cm. Q sampai R panjang dia 4 cm. Dia nak suruh kita lukis mula. Bukan lukis ya, construct. Maksudnya kita kena bina dengan menggunakan jangka lukis. Beza ya, construct dengan draw. Okay, draw maksudnya kena lukis biasa ya, kita lukis pakai pembaris pun tak apa. Construct maksudnya kita kena bina dengan menggunakan jangka lukis. Okay, sebabkan saya tak ada jangka lukis tapi anggap je lah saya ada jangka lukis kat sini ya. Saya akan tunjukkan cara nak lukis satu persatu. Okay, jadi mula-mula kita kena kira dulu. Kalau original dia kat sini panjang dia 6, sini 4, berapa scale drawing yang kita kena lukis? Berapa panjang yang scale drawing kita kena lukis? Okay, 6 dengan 4 ni adalah measurement of object. Kita kena dapatkan dia punya measurement of scale drawing dulu dengan menggunakan formula 1 per n bersamaan dengan measurement of scale drawing dibahagikan dengan measurement of object. Okay, n dia dah bagi 2 kat sini. Jadi saya nak kira yang bawah ni dulu, P sampai Q. Okay, PQ objek dia dah bagi 6, saya nak cari yang scale drawing berapa. Okay, jadi 1 per n dia adalah 2, gantikan masuk. Measurement of scale drawing tak tahu, kita letak dia sebagai X. Okay, tak suka X, nak guna Y pun boleh, ikut suka kamu lah. Okay, measurement of object dia 6. Nak dapatkan X, 6 kita pindah sebelah kiri, maka kita dapat 1 per 2 dirapkan dengan 6, kita dapat X. Maka nilai X adalah, tekan kalkulator, 1 per 2 darab 6, kita akan dapat 3. Okay, tekan kalkulator. Maka scale drawing dia, kita akan dapat panjang dia adalah 3. Okay, nampak 6 jadi 3. Okay, yang ni pula 4. Q sampai R panjang dia 4. Gunakan formula yang sama, 1 per n sama dengan measurement of scale drawing dibahagikan dengan measurement of object. 1 per 2, n dia adalah 2. Measurement of scale drawing kita tak tahu, kita labelkan dia sebagai Y. Okay, measurement of object dia 4. Okay, yang ni saya nak kira yang ni. Okay, jadi 1 per 2 darabkan dengan 4. 4 pindah sini jadi darab adalah bersamaan dengan Y. 1 per 2 darab 4, kita akan dapat 2 sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 2. 2 tu apa? Yang dekat sini. Okey, jadi sekarang kita dah tahu yang panjang original dia 6, scale drawing dia 3. Mana dapat 3? Ni kita dah kira. Okey, untuk yang panjang QR pula, okey, original dia 4, scale drawing dia 2. Mana terang 2? Ni kita dah kira. Okey, untuk sudut tidak akan berubah. Okey, untuk scale drawing hanya panjang je yang berubah, sudut tidak akan berubah. Sudut kekal 30. Jadi macam mana nak lukis segitiga ni balik? Okey, kita kena mula dengan garisan asas dia, garisan base yang dekat bawah. Kamu kena guna jangka lukis kamu. Mula-mula kita buat base tu panjang PQ kat bawah ni. Anggap straight line, okey. Labelkan sini sebagai P. Okey, buat satu garisan panjang yang lebih pada 6, buatlah 5-6 cm. Okey, labelkan satu tempat tu sebagai P. Ukur guna jangka lukis. Okey, ukur guna jangka lukis kamu dekat pembaris, ukur jangka lukis tersebut panjang dia 3 cm. Kemudian cucuk jangka lukis kamu dekat P. Okey, pensel yang 3 cm tu yang kamu dah ukur ni jangka lukis. Ni saya lukis jangka lukis. Ni tajam dia, ni kamu ukur tadi. Ni jarum. Takut tak faham. Okey, ni pensel. Okey. Ni jarum.
Ni pensel. Okey, tolong ukur guna pembaris. Yang ni adalah sejauh 3 cm. Sebab apa 3 cm? Ni kita nak lukis PQ bawah ni. Okey, kita nak lukis PQ, kita dah kira tadi scale drawing dia adalah 3. Okey, buat garisan panjang. Labelkan kat sini P. Jangka lukis yang kamu ukur 3 cm tadi, cucukkan kat P jarum dia. Dan 3 cm tu, lukiskan kat sini. Tandakan dia. Okey, dekat sangat. Okey, 3 cm. Tandakan 3 cm kat sini. Okey, jarum cucuk kat P. Buat lengkungan guna pensel macam yang saya tunjukkan. Jadi kat sini labelkan dia sebagai Q. Jarak daripada sini ke sini adalah 3 cm. Okey, kemudian kita nak buat sudut 30 darjah. Macam mana nak buat sudut 30 darjah? Kita kena bina sudut 60 darjah dulu. Jadi cara nak buat sudut 60 darjah dekat P kita cucukkan dekat kamu punya jangka lukis dekat P. Kemudian buat satu lengkungan di atas garisan PQ. Tak cantik pula. Buat satu lengkungan di atas garisan PQ. Kamu buat guna jangka lukis, dia akan jadi cantik lah. Okey. Kemudian cucukkan dekat sini. Saya tandakan dengan merah. Okey. Mula-mula tadi cucukkan dekat P, buat lengkungan. Kemudian cucuk pula dekat sini yang saya tandakan dengan merah ni. Okey. Kemudian tandakan dekat sini. Okey. Lepas tu cucuk pula dekat warna kuning ni. Yang saya labelkan warna kuning. Okey. Tandakan satu lengkuk di sini. Cucukkan kat sini. Tandakan kuning. Tandakan lengkuk di sini. Okey, kamu cek balik nilai format yang kamu dah belajar cara buat sudut 30. Okey, kena construct dan sambungkan garisan daripada sini sampailah ke sini. Buat lebih pun tak apa, tak ada masalah. Okey, sambungkan terus. Pastikan dia melalui tengah-tengah kat X tu. Okey, selesai. Itu adalah sudut 30 darjah. Sekarang kita nak buat QR. Okey, QR jarak dia adalah 2 cm. Okey, QR jarak dia 2 cm. Tadi kita dah buat dah scale drawing, jarak dia adalah 2 cm. Jadi ukur kamu punya jangka lukis ni kat sini, sini sampai sini guna pembaris, jarak dia 2 cm dan cucukkan pada Q. Okey, jarum cucuk kat Q dan pensel kamu tandakan kat sini. Okey, tandakan kat sini dan labelkan ni sebagai R. Sambungkan daripada R sampai ke Q. Okey, guna pembaris. Okey, maka siaplah kamu punya scale drawing. Kena label ya, P tanda, Q tanda dan juga R tanda. Bila dia cakap construct, kamu kena bina dengan menggunakan jangka lukis. Kalau tak guna jangka lukis, maka salahlah kamu punya lukisan. Okey, boleh example 11. Kita tengok example seterusnya. Mana tadi yang saya skip tu? Kena ajar juga yang ni. Okey. Okey, example 10. Diagram triangle PQR is drawn on a grid of 1 cm times 1 cm. Redraw triangle PQR on a grid paper with dimension 1.5 times 1.5 and 0.5 times 0.5. Okey, ni tak ada masalah. Kita nak lukisan sebenar ni dilukis atas kertas 1 cm pada 1 cm. Dia nak suruh kita lukis mula benda yang sama ni. Kotak dia semua saiz sama. Cuma kotak ni daripada 1 cm tukarkan kepada 1.5. Saya tunjukkan macam ni. Ni adalah solution dia. Okey, soalan ni yang pertama tadi. Ni adalah yang original. Kotak dia dilukis pada jarak 1 cm. Yang ni pula dia nak suruh kita lukis objek yang sama, benda yang sama tu, bentuk yang sama di atas kertas di mana kotak dia tu saiz 1.5. Okey, soalan B pula dia nak suruh lukis benda tu dekat kotak yang saiz dia 0.5. Itu sahaja. Dia cuma nak ubah saiz kotak. Tapi bilangan kotak tetap sama. Contoh kat sini, P sampai R ada berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5. Sini pun mesti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini pun mesti sama. 1, 2, 3, 4, 5. Yang membezakan hanyalah saiz kotak tersebut. Okey, boleh Jadi kita nak jawab soalan B. Calculate the scale used in A1 and A2 in the form of 1 to n. Okey, dia nak skala. Okey, dia nak skala untuk A1. Maksudnya daripada sini tukarkan kepada sini. Okey, original measurement of object dia adalah yang ni. Yang ni pula 1.5 ni adalah measurement of scale drawing. Okey, masukkan ke dalam formula 1/n sama dengan measurement of scale drawing over measurement of object. Kita akan dapat dia punya n. Jadi kemudian kita tulis dia punya skala. Okey, saya tunjukkan untuk A1, A2 kamu boleh cuba sendiri nanti. Okey, jadi 1/n adalah bersamaan dengan measurement of scale drawing dia. Ni yang asal. Ni adalah scale drawing dia. Measurement of scale drawing dia adalah 1.5. Letak kat sini 1.5. Measurement of object dia adalah 1. Jadi kita tekanlah kalkulator bahagi 1.5. Kita nak dapatkan n. N pindah sini, 1 pindah sini.
Jadi kita dapat sebelah kiri 1 darab 1, sebelah kanan 1.5 didarabkan dengan N. 1 darab 1 dapat 1, 1.5 darab N dapat 1.5 N. Nak dapatkan N, 1.5, pindahkan ke sebelah kiri, maka kita dapat 1 dibahagikan dengan 1.5 adalah bersamaan dengan N. Maka nilai N adalah, tekanlah kalkulator, 1 bahagi 1.5. Maka dapat 0.67. Okey. Jangan bagi jawapan macam ni, bagi jawapan dalam pecahan. Kamu cari simbol A, B per C dekat kalkulator kamu. A, B per C. Ada simbol A, B per C. Tukarkan perpuluhan tu kepada pecahan. Jadi jawapan dia adalah 2 per 3. Okay, nilai N adalah 2 per 3. Ingat macam kita tengok mula-mula sekali tadi saja. Saya ada cakap. Ni. Okay. 1 nisbah N ni mesti dalam bentuk fraction ataupun positive integer. Integer ni maksudnya tak boleh perpuluhan je dan mesti dalam fraction ataupun integer sahaja. Jadi kalau bagi dalam 0.67 maksudnya salah kita punya skala tu. Sebab tu saya suruh tukar kepada fraction. Okay, jadi tekan kalkulator N dapat 2 per 3 mesti ditunjukkan dalam skala 1 nisbah 2 per 3. Jawapan akhir mesti diberi macam ni. Tak boleh tinggal kat sini. Okay, kalau kamu tinggal dekat jawapan N sama dengan 2 per 3, tak tulis macam ni, kamu akan hilang markah untuk jawapan. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Apa lagi nak tunjuk? Okay. Solve problem involving scale drawing. Okay, ni boleh lah. Okay, sikit lagi. Example 14. The distance on a map between Bintulu and Miri is 4 cm. Okay, saya lukis dulu. Sini Bintulu, sini Miri. Okay, label sikit. Bintulu, Miri. Jarak sini. Okay, on map atas peta, jarak dia adalah 2 cm. Okay, yang ni adalah measurement of scale drawing. Measurement of object, tak tahu. Okay, tu setakat ni. Ayat pertama je. Okay, soalan A. If the scale used to draw the map is 1 cm to 50 km, calculate the actual distance in kilometer between Bintulu and Miri. Kalau skala yang digunakan untuk melukis peta tersebut adalah 1 cm kepada 50 km, kirakan jarak sebenar dalam kilometer di antara Bintulu dan juga Miri. Okey, senang. 1 cm untuk jawab soalan ni, soalan A ni tak perlu nak kira panjang-panjang. Dia cakap dah 1 cm bersamaan dengan 50 km. Skala yang digunakan di atas peta. Jarak Bintulu sampai Miri adalah 2 cm. Okey, jadi berapa total jarak dia? Kita ambil jarak sebenar dia berapa? Kita ambil 2 cm, darabkanlah dengan 50 km. Jadi jarak sebenar dia adalah 100 km. Jarak Bintulu ke Miri. Okay, 1 cm 50 km, 2 cm 100 km lah. Okay, jadi siap soalan A. Itu saja. Tak perlu nak kira 1 pm sama dengan measurement of scale drawing over measurement of object. Semua boleh nak buat macam tu. Tapi panjang bagi masa. Okay, jadi boleh terus buat terus macam ni. Okay, sekarang kita tengok soalan B pula. Okay, if the map is redrawn to a scale of 1 to 2 million, calculate the distance between Bintulu and Miri on the new map. Okay, sekarang dia nak lukis mula peta baru. Okey, kita dah tak guna dah skala tadi. 1 nisbah 50 ni tak guna. Okey. Jadi kita nak lukis mula dengan menggunakan skala 1 nisbah 2 juta. Okey, dan apakah jarak sekarang ni di atas peta? Okey, apa yang dia nak basically adalah measurement of scale drawing. Dia nak measurement di atas peta. Okey, jadi kita gunakanlah formula 1 per n sama dengan measurement of scale drawing dibahagikan dengan measurement of object. Okey. Dia nak skala dia dah bagi iaitu 1 nisbah 2 juta. Okey, ni adalah dia punya n, kita boleh masukkan kat dalam formula. Measurement of scale drawing adalah benda yang dia nak cari. Measurement of object pula adalah jarak sebenar Bintulu ke Miri. Jarak sebenar kita dah buat untuk soalan A tadi iaitu 100 km. Jadi kita boleh masukkan ke dalam formula. Okey, takut tak muat sepadam soalan B ni, saya buat kat tepi sikit. Okey, soalan B saya buat kat sini Okey, formula dia adalah 1 per n sama dengan measurement of scale drawing, benda yang kita nak cari, over measurement of object. Masukkan nilai 1 per n dia dah bagi dalam skala 2 juta. Okey, measurement of scale drawing tak tahu.
Okey, ni jarak di atas peta, scale drawing. Measurement of object, kita dah tahu dah tadi kita dah kira iaitu 100 kilometer. Dekat sini kita kena berhati-hati. Sebab apa berhati-hati? Sebab unit yang digunakan tak sama. Bila dia bagi skala macam ni, 1 nisbah 2 juta. 2 juta dekat sini mewakili sentimeter. Bila dia tak cakap unit, maksudnya ni sentimeter lah biasanya di atas peta. Okay, ni sentimeter. Manakala 100 kilometer dekat sini ni dalam unit kilometer, ni dalam unit sentimeter. Jadi unit dia tak sama. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena tukarkan unit dulu. Kilometer kena tukarkan kepada sentimeter. Kilometer nak tukarkan kepada meter, kita kena darab 1000. Jadi kita darabkan 1000 dulu. 100 darabkan dengan 1000, kita akan dapat 100,000. Sekarang ni kita dapat 100,000 meter. Meter nak tukarkan kepada sentimeter, kita darabkan dengan 100. So dapat 10 juta. Okey, dapat 10 juta. Betul ke? Lagi sekali. 100 darabkan dengan 1000. Okey, dapat 100,000. 100,000 didarabkan dengan 100. Dapat 10 juta. Okey, betul tu. Okey, dah dapat check. Okey, so yang daripada sini, saya buat kat sini takut tak muat. Okey, jadi sekarang ni 1/2 juta adalah bersamaan dengan X perkan dengan 10 juta. Jadi nak dapatkan nilai X, kita ambil 10 juta ni, pindahkan ke sebelah kiri. Jadi sekarang kita akan dapat 1 perkan dengan 2 juta didarabkan dengan 10 juta. Oh, banyaknya juta-juta ni adalah bersamaan dengan X. Okey. Ni bahagi, pindah sebelah kiri dia akan jadi darab. Okey. So bilangan kosong ni kita boleh potong. Tengok kat sini. Untuk 2 juta ni ada berapa kosong? 6 kosong. Kita potong semua 6 kosong kat sini. Kat sini kira potong 6 kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi yang 3, 1 darabkan dengan 10. Bahagikan dengan 2. 1 darab 10 jadi 10. 10 bagi 2 akan jadi 5. Jadi nilai X adalah 5. Okey. Ataupun kamu tekan je kalkulator tadi. Mana tadi? Kalau tak reti nak congak, tak reti nak potong-potong, kamu tekan kalkulator. 1/2 juta darabkan dengan 10 juta. Okey, 1/2 juta darabkan dengan 10 juta, kamu tekanlah kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia. Contoh saya tekan kalkulator lah kat sini, takut ada kamu pening. Okey, pecahan. 1/2 juta. Okey, tutup kurungan. Sekejap. Macam-macam pula keluar. Saya nak cancel. Okey, darabkan dengan 10 juta. Dapat 5 juga. 1/2 juta darab 10 juta dapat 5. So, panjang dia X ni adalah 5. X ni apa? X ni adalah measurement of scale drawing. Maksudnya di atas peta panjang dia adalah 5 cm. Okey, boleh ya? Okey, kalau tak faham, ulang balik video ni, tengok semula. Okey, sekarang kita nak cuba jawab soalan C. Mr. Dominic Lajawa. Pening nama dia. Tak pernah dengar. Mr. Dominic Lajawa and his family wants to visit Miri. Okey, saya tersalah padam tadi jarak. Okey. Wujudkan balik. Okey, kat sini je. Mr. Dominic Lajawa and his family wants to visit Miri. If he plans to drive to Miri at a speed of 80 km per hour, calculate the time taken to drive from Bintulu to Miri in hours and minutes. Okay, jadi dia nak melawat Miri. Dia nak tolak ke Miri dengan kelajuan 80 km sejam. Kirakan masa yang diambil untuk memandu daripada Bintulu ke Miri dalam jam dan minit. Okay, kita ingat balik formula speed. Okay, ni yang kamu dah belajar dekat form 2. Speed is equal to distance over time. Okay. Jadi speed dia sekarang ni 80 km sejam. Dia dah bagi dah. Jadi kita masukkan kat sini. 80. Distance dia pula, Bintulu nak ke Miri, jarak dia adalah 100. Jadi berapa masa yang diambil? Kita letak dia sebagai X. Okay, kita letak dia sebagai X. Jadi nak dapatkan X, X kita pindahkan sebelah kiri, maka kita dapat 80 didarabkan dengan X adalah sama dengan 100. Dan nak dapatkan nilai X 80 kita pindahkan ke sebelah kanan, maka kita dapat X bersamaan dengan 100 dibahagikan dengan 80. 100 bagi 80, tekanlah kalkulator.
Okey, kita dapat 1.25. Okey, jadi X adalah bersamaan dengan 1.25 hours. Okey. Yang ni masih belum menjawab soalan. Dia nak in hours and minutes. Jadi kita kena tukarkan 1.25 hours kepada hours dan minit. Okey, saya buat kat sini. 1.25 hours adalah bersamaan dengan 1 hour plus 0.25 hour. Okey, saya nak tukarkan yang 0.25 hour ni kepada minit. Jam nak tukarkan kepada minit, kita kena darabkan dengan 60 sebab 1 jam ada 60 minit. Jadi 1 jam 1 hour tambah dengan 0.25 darabkan dengan 60. Sebab apa darab? 1 jam 60 minit. Jadi 0.25 darabkan dengan 60 jadi berapa? 0.25 darabkan dengan 60, kita akan dapat 15. Okey, jadi kita akan dapat 1 hour plus 0.25 darab 60, jadi kita akan dapat 15. 15 minutes. Jadi jawapan akhir adalah 1 hour 15 minutes. Okey, itu sahaja. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Lepas ni tolong buka GC kelas masing-masing. Saya dah letakkan soalan kat situ. Tolong jawab dan ada apa-apa masalah tolong tanyakan soalan dekat Google Meet. Kami cikgu-cikgu akan cuba jawab dengan sebaiknya. Baik, semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.